Hai, Assalamualaikum. Saya Muiz Najahan. Saya ucapkan selamat datang ke Business on Fire. Hari ini saya ada dua undangan khas yang akan berkongsi kepada tuan-tuan. Okey? Okey guys, ni adalah dua tetamu undangan special yang saya jemput dalam program Business on Fire. So sebelum tu saya nak minta dua orang ni perkenalkan diri dan berasal dari mana. Bermula daripada Cik dulu. Okey. So nama saya Wan Hidayah binti Iskandar. Okey, saya berasal daripada Terengganu dan sekarang saya menetap di Putrajaya. Okey. Hai, nama saya Azad bin Amin. Saya berasal daripada Perak dan Sabah dan sekarang saya menetap di Bangi, Bandar Baru Bangi lah. So sekarang ni boleh tak aku nak minta korang share sikit lah macam mana korang boleh terjebak dalam program dalam projek 1 jam 7 hari 5 angka bulan ni. Okey. Sebelum ni saya dulu ketua tangan kerajaan. Okey. Kerajaan Kerajaan. Orang kata hebat kan. Orang kata hebat, power ketua tangan kerajaan. Okey, selama 8 tahun. Dan macam mana saya boleh terjebak? Okay, satu ketika tu saya memang pernah berniaga, macam-macam pernah berniaga. And then Niaga apa tu? Niaga niaga lagi buat Grab. Grab kan? Okay. Lepas tu ada buat, kita buat jual produk. And then one time kita cari peluang banyak cari, macam-macam peluang buat. Tapi biasalah dia buat seorang-seorang ni dia jadi macam tak ada haluan, tak ada guideline kan. Macam mana boleh terjumpa dalam 1 jam 7 hari 5 angka ni? Okey, sebenarnya masa tu bulan puasa. So kita fikir masa bulan puasa tu orang dah habis waktu PKP masa tu kan. And then masa tu kita pun dah fikir balik lepas raya pun nak jadi. Kan lepas raya kita apa nak jadi. Okey, lepas masa tu saja kita pun try. Orang kata Google ni banyak scammer dah. Masa tu pun dah memang terkena scammer kan. And then tak serik, orang kata tak serik. And then cari lagi peluang. Peluang tu pula dia kata tak apalah, tawakal kan. Cari dalam Google. Kebetulan pula dalam Google tu ada satu website saya cari dia punya ayat dia kat situ, buat duit modal sekali untung kali-kali. Saya fikirlah manalah tahu ada peluang ada modal sekali semua hidup, betul. And then saya pun klik satu website. Sebenarnya saya klik dah 2 kali sebenarnya. And then kali kedua tu dah gerak juga nak join. Okay. Saya pun klik tu. Okay, saya nampak dia punya website tu dia tulis lembah kemewahan, alam kemewahan. Alam selamat datang ke alam kemewahan. Selamat datang ke alam kemewahan. Okey, nanti saya tertarik, saya baca. Jadi kata kat situ dengan masa yang ada, boleh jadi pendapatan RM5,000 seminggu. Saya fikir balik RM5,000 seminggu. Wow, kata kan. Kalau RM5,000 seminggu, 4 minggu dah RM20,000, betul. Siapa nak bagi RM20,000? Gaji sebulan pun dah. Gaji menteri pun salah. Gaji sebulan pun kita dah potongkan off, dah tinggal berapa dah gerak dah. And then kita pun fikir balik nak bayar sana, nak bayar sini lepas raya lagi, komitmen masih tinggi. And then kerja pun masa PKP mana ada. Kan kita perlu ibarat macam akan gaji kita dapat beli gaji kita. Yalah gaji kerajaan gaji kita ya kan. So Tuan Azad pula kita cerita sikit macam mana boleh terjebak dalam projek ni. Okey, hai. Saya pada mulanya adalah seorang pekerja di bidang perhotelan, okey, industri pelancongan. So seperti yang kita tahu, seperti tuan kita punya MC tahu, negara kita terjadi oleh wabak Covid. So industri yang mula-mula terkena terkesan adalah kami, perhotelan. So disebabkan inilah saya cuba cari peluang kerana disebabkan Covid juga saya tak bergaji. Dan yes, baru 2 minggu PKP dah tak bergaji. Walaupun sebelum ni kita cari profit untuk company kan. Tapi bila dilanda musibah macam ni, kita terpaksalah kita kena bergerak sendiri untuk cari peluang. Dan di situ saya terjumpa. Saya terjumpa di peluang ni dengan sebenarnya dikongsikan di seorang hamba Allah ni. Dia telah berkongsikan peluang daripada saya. Dan saya cuba mendengar secara terbuka dan akhirnya saya terbuka untuk terjerumus di dalam inilah lembah ni. Masa nampak peluang ni tak rasa pun nampak macam cakap macam scam ke macam money game, ada tak nampak macam tu? Okey, pada permulaan tu memang ada. Yes, pada permulaan tu bila kita nak apa-apa pun kita buat, memang negatif tu akan lalu dulu. Memang itu standard pada saya lah.
Tapi bila kita tak cuba, kita tak tahu. So saya ni jenis yang akan buat. Saya akan buat dulu. Saya akan buat dan saya nampak orang yang buat tu berjaya. Maknanya kejayaan tu terbukti lah. So bila kejayaan tu terbukti, bila saya nak berjaya dah semestinya saya akan follow orang yang berjaya. Itu yang menyebabkan saya betul-betul nak buat. Okey. Macam mana korang boleh terjebak ataupun macam mana korang boleh fall in love lah kita dalam platform ni? Kalau Renggokan sekarang ni banyak saham-saham betul lah, forex ataupun business investment kat luar sana, dan kenapa korang ni fall in love, jatuh hati dekat platform ni? Boleh share sikit? Okay, pertama sekali orang mesti apa kata nak check kan, nak kaji. Saya pun salah seorang daripada yang pengkaji juga. Tapi masa hari tamu macam tu pun saya tak banyak soal sebenarnya. Okay, sebenarnya saya join dulu baru saya kaji. Sebab itulah kat sini saya fikir balik, sebenarnya itu peluang. Okay, saya pun tengok balik, saya pun memang dah pergi ke company HQ, direct dengan HQ. Saya saya pun ikut pada kawan-kawan yang memang saya pun kita kerajaan. Okay, saya pun ada kawan-kawan yang saya boleh cari ikut. Pengesahan KPDKK memang sah, dan sebab tu yang kuat kat sini. So, macam mana saya kuat kat sini pun saya pun dah check dengan PIM, macam mana kat sini platform kita ada sampai ke peringkat antarabangsa, dan macam mana kita punya ada SME 100 kan. Achievement, orang kata tak semua usahawan yang dapat. Kebanyakan usahawan nak dapat benda tu memang sangat-sangat struggle dapatkannya. So sebab itulah saya suka dengan platform ni, sebab dia iktiraf, okay, patut syariah, and then yang penting kat sini tak jatuhkan maruah kita. Itu yang saya paling best. Okey, so kalau Tuan Azad pula macam mana? Okey, kalau dengan saya pula, saya sebenarnya bila terjatuh hati tu, boleh jatuh hati je kan? Jatuh hati tu, jatuh hati ke jatuh bila, cinta? Macam mana? Jatuh hati ke jatuh cinta? Kurang lah. Memang love sangat kan. So bila saya pernah join satu bisnes. Satu bisnes, tapi bila satu bisnes saya join, bila dia ajar ataupun kita nak jumpa orang pun kita panggil mentor lah, ataupun kita panggil guru, susah. Biasanya dia akan mungkin sebulan ataupun sekali, itu pun nampak daripada jauh lah. Dia duduk kat atas stage je. Ni babai. Tapi yang kat sini, tapi bila hari ni saya join kat sini, kita boleh bersemuka bila-bila masa. Tak ada gap lah. Tak ada gap. Macam ground level tak ada. Ya betul. So itu yang buatkan betul-betul saya yang wow. Maknanya apa boleh, kalau saya perlukan bantuan ada. Malam, siang, SMS memang dapat. Memang dia memang reply. Tak ada masalah. Itu yang buatkan saya betul-betul yang jatuh cinta pasal bisnes ni lah. Ramai yang dah berjaya kan. Dan bila kita dah jumpa mentor-mentor yang dah berjaya, tengok memang terbukti dia berjaya. Lepas tu pakai kereta tu, itu salah satu saya punya impian lah. Sebab saya ni minat motorsport. So bila saya nampak yang kereta-kereta saya minat, contoh kereta apa yang minat? BMW. BMW. Bila saya nampak orang pakai Nissan GTR, ada orang pakai, itu saya punya M tu. InsyaAllah memang saya punya M. So hentikan, memang tunggu. So Tuan Azad, join dah berapa lama dalam perniagaan? Lebih kurang dalam 6 dekat setahun lah. Setahun? Dekat setahun. Puan Daya? Cik Daya? Saya dah hampir setahun lebih. Setahun lebih tak bekerja? Buat full time business? Dahsyat. So sepanjang korang buat bisnes ni kan, yelah kalau kita nak buat satu perkara yang baru ataupun lagi bisnes kan, mesti ada cabaran, mesti ada halangan dan sebagainya. So macam mana, boleh share sikit lah macam mana cabaran korang dalam perniagaan ni, dan apa turning point yang buatkan kau betul-betul nak buat? Bagi Cik Azad jawab dulu. Okay, pada saya, cabaran yang betul-betul paling mencabar pada saya, setelah saya bekerja di bidang perhotelan selama dekat hampir 18 tahun, bila kita nak bermula balik, mana kita nak bermula balik ke bidang baru, itu sebenarnya cabaran. Memang cabaran. Sebab saya tak tahu apa-apa. Sebelum ni bekerja berapa lama? Paling 18 tahun, lebih 18 tahun. Dalam bidang hotel 18 tahun. 18 tahun. Nak switch tu bukan mudah, betul lah. So itu sebenarnya cabaran daripada saya sebenarnya. Macam mana saya nak merangkak balik kan. So sebenarnya saya dah boleh berlari, saya dah boleh terbang, dah boleh, tak masalah. Tapi bila saya nak kena bermula balik daripada kosong, itu sebenarnya cabaran daripada saya yang paling kuat pada saya lah. So tak nak saya kena belajar. Tapi dengan cerita sekarang ni dia tak perlu nak mendaki lagi. Betul tak? Naik apa? Betul. So hari ni kita tak perlu nak mendaki. Kan, kita tak perlu mendaki. Kita meroket je tuan-tuan. So dari segi family, mak ayah tu ada tak orang cakap macam-macam lah, kawan ke? Kalau orang kata daripada segi family, family alhamdulillah buat masa ni family saya tak ada yang bersikap macam itulah yang menghalang.
Ini saya punya wife pun dia tak menghalang sebenarnya. Dia memang sebab dia tahu dah kita dilanda COVID. Kalau dia bagi saya pressure lagi memang tak akan jadi apa-apa. So alhamdulillah support cuma kawan-kawan terdekat lah kan. Dengan kawan-kawan terdekat ni kita kongsi peluang, kita nak bagi jalan kepada orang untuk sama-sama kita berjaya. Diorang susah nak terima. Itu adalah cabaran saya lah. So daripada Cik Hidayah. Okey, sebenarnya ini adalah peluang bisnes yang kita dah kemasukan yang saya buat first time. Sebenarnya bisnes kat jalan sebulan 2, seminggu 2 dah kita dah lompat-lompat. Okey. So ni dah first time for business, di mana walaupun first time lama, tapi saya ada cabaran saya pertama adalah family saya. Okey, sebelum ni saya buat part time. And then masa part time tu memang family saya tak agree. Sebab apa? Sebab saya selalu keluar mencari guru saya. Malam-malam saya guru kan. Kata apa kan man. So dia tak boleh accept benda tu. And then jadi satu benda yang argue lah dalam untuk perjalanan bisnes saya ni. Kawan-kawan yang katalah, kawan-kawan memang gelak kat saya. Dia kata tanya bisnes apa? You tak jual produk tapi you boleh buat duit. So dia katalah kan. Kat sini memang sebab bila tak masuk, tak get in, tak involve, tak buat, tak tahulah. Aku cakap kalau kita nak tahu asam pedas tu sedap tak sedap, betul macam air kopi lah. Air kopi tak tahu mana ke tak mana, kita kena rasa. Betul lah. Okay. So takat ni lebih dalam tahun 2 tahun tu lah. Selama korang kita join dalam projek 1 jam 7 hari 5 angka ni, apa boleh share sikit lah apa pencapaian yang kau dah dapat dan what's next, apa yang kau nak dapatkan lagi lepas tu? Azad. Okay, saya pencapaian yang saya dah dapat dalam masa terdekat ni, sebenarnya dekat tak sampai setahun kan. So alhamdulillah saya dah dapat beli rumah saya sendiri. Beli rumah? Saya dah dapat beli rumah. Waktu PKP? Ya. Dahsyat dah. Maknanya proses tu pembelian tu lancar. Lancar. So tak ada masalah. Misal orang apa PKP dia nak save duit kan, orang boleh beli rumah, dahsyat lah. Sebab ada satu poin kat situ, rumah tengah murah. So saya ambil peluang. So kita kena cari peluang. Bila dapat peluang tu saya akan murah pun setengah juta juga kan. Murah ada dah 500k lah dia tu. Setengah juta lah. Yes. Okay. So what's next? Lepas ni apa nak kacau? Apa yang kau nak sampaikan dan apa impian kau yang untuk orang join ni, apa yang bila dia join, apa yang kau nak buat kat dia bang? Okay, kalau saya pula, saya memang kalau boleh nak kongsi peluang ni pada semua orang. Yang saya nak bagi tahu pada semua orang, memang bisnes ni orang kata boleh bawa ke masa depan ataupun kita boleh gantilah switch dengan apa yang kita dah buat selama ni, tak ada masalah. Okay, maknanya satu lagi yang saya nak cakapkan sendiri, saya dapat ada satu yang saya dapat lagi adalah masa. Mana masa saya bersama dengan family, masa saya untuk pergi bekerja, saya tak payah nak punch card, saya tak payah nak kejar-kejar timing untuk bekerja, tak perlu. So masa tu yang orang kata paling best. Yes, ini saya nak teman anak-anak saya memasak-masak kat rumah pun boleh. Saya ada perasan tengok dalam satu video dalam Facebook tu kan, main buat kek kan. Ya. So ada masa. So bila anak kita apa je kita buat kuih, jom. Sambil saya buat makanan dengan anak-anak saya boleh buat bisnes saya boleh buat. Dan sebab bisa dibuat online. Ya, sebab di mana-mana pun kita boleh buat, tak ada masalah. Pakai handphone je betul? Yes. So kalau macam Puan Hidayah pula macam mana? Apa pencapaian setakat ni lah dan apa next, what's next? Okay, alhamdulillah. Pencapaian saya first time daripada minda takut saya keluar. Okay, saya dapat BMW satu biji BMW kata sebiji kata berapa biji kan BMW di mana kata minda saya tu tutup kan, tak boleh, tak pernah nak rasa benda tu, takut dengan benda yang orang kata okey tapi takut bila biasa kalau BMW kan besar BMW ni untuk yang have je, orang yang berada ni kos tinggi macam-macam orang kata negatif, tapi bagi saya rupanya tu benda yang wow, dia best. First time dapat merasa, dapat pegang, dapat rasa. And then yang keduanya saya pun dah sampai termasuk. So dalam platform ni yang best paling powernya, dia memang betul-betul support, boleh bantu kan. Di mana sebelum ni kalau kita peluang yang sikit-sikit pun kata boleh keluar daripada selesa. Itu saya suka. So nak cabaran tu boleh dapat 5 angka tu bukan kata susah, senang je. Mustahil lah. Mustahil untuk dapat sebenarnya. Dan kita berjaya tu ada cara, gagal tu ada sebab. Yes. Okay, so apa korang punya nasihat ataupun saranan orang yang kat luar sana? Mungkin ada yang tengah tengok video ni sharing
Business on Fire ni masih fikir-fikir, masih nak gaji gaji, masih ada cakap betul-betul macam telur kat ujung tanduk. So macam mana korang nak yakinkan dia orang ni supaya join je lah projek ni? Sebenarnya kita kena keluar daripada benda yang susah dan benda yang kita kena ikut dengan legislation. Comfort zone lah. Comfort zone tu memang kita kena tak boleh nak berada kat situ selama-lamanya. Sebab apa? Sebab musim PKP ni you all kena fikir satu peluang ya. Satu peluang yang kata kalau fikir balik, cuba cek simpanan dengan seperti kewangan sekali macam mana waktu PKP. Sebenarnya masanya time untuk korang buat sesuatu. Rekod senang je. Kita buat dengan handphone. Dengan 1 jam kita dekat ni. 7 hari seminggu kita buat 15 sebulan. Macam mana saya boleh buat. Macam mana tim community kat sini boleh buat. So you all pun semua boleh buat. So saya sarankan yang mana tengah berfikir memang takkan habis fikir. Sebab masalah lepas pun kita tak pernah habis fikir. So baik-baik kita fikir, kita buat 5,000 seminggu. Nak lebih fikir kita buat 50 bulan. Okay, alright. So Tuan Azad pula kata nasihat last ni. Okay, pada saya nasihat pada orang di luar sana ya, yang hari ni kita masih struggle lagi dengan PKP, saya tak tahu bila habis. Okay, dan kita pun takkan tahu bila bantuan akan kita terima. So hari ni lah saya mengajak yang di luar sana, mari kita bersama-sama kita join dengan projek 1 jam 7 hari 5 angka ni. Projek yang kita jalankan 1 jam 7 hari seminggu dengan 5 angka sebulan ni, kita ada 3 elemen yang paling penting. Okay, kita ada mentor, kita ada sistem, dan kita ada community yang boleh menjana pendapatan anda di luar sana dengan selesa, dengan mudah, pantas dan berkesan. Itu saya boleh cakapkan. Alright, memang terbaik. So kita dah sampai di penghujung program Business on Fire. Saya nak ucapkan terima kasih yang banyak-banyak kepada Encik Hidayah dan Tuan Azad. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan perempuan yang tengok video ni sampai akhir. Dan insyaAllah lepas ni kita akan panggil 2 jemputan lagi yang super awesome, yang sangat-sangat wow lah. Bila tuan dengar nanti tuan akan tahu macam mana perjalanan perniagaan dalam bisnes dan sebagainya. So saya dah sampai penghujung. Kita ucapkan semoga kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum, salam kejayaan, salam 5 angka. Bye.